Perikatan Nasional sampai dia tak boleh namakan siapa orang yang akan bertanding di Selangor, sehingga dia nak kena tarik orang luar, tuan-tuan. Dia tak ada kekuatan sendiri. Bersatu tidak ada kekuatan sendiri. Bersatu memang dikenali sebagai tidak ada kekuatan sendiri. Begitu juga PAS. Di Selangor tidak ada kekuatan dia sendiri. Dia ada. Kita bukan kata PAS tu tak kuat. Di Selangor lebih kuat daripada Bersatu. Tetapi berbanding dengan Pakatan Harapan dan juga UMNO, memang jauh ke belakang. Memang jauh ke belakang. Dalam last PRU ke-14, kita tengok bagaimana PAS hanya tinggal I think 1 kerusi saja di DUN Selangor. Now, saya nak bawa cerita tentang PAS ni, tuan-tuan. Cerita 126 cukup jumlah ni. 126 katanya cukup jumlah. 52 orang ni berlaku PRK. Itu yang pertama. Tapi bagaimana dikatakan 126 itu cukup jumlah? Hari ni saya buka cerita. Ada pimpinan PAS yang sedang berunding sekarang ini dengan UMNO untuk menyertai kerajaan Madani. Tak ramai yang tahu cerita ni, kita mula cerita. Ada di kalangan pimpinan PAS yang berunding dengan UMNO. Dan UMNO ni, saya bukan cerita UMNO ahli UMNO, saya bercerita dengan bekas-bekas ahli PAS yang menjadi bridge, yang sekarang ini berada di dalam UMNO, dan mereka berlaku rundingan. PAS akan minta mohon supaya berlaku apa orang kata asimilasi atau berlaku gabungan dengan kerajaan Madani supaya PAS boleh diterima masuk dalam kerajaan Madani. Itu yang bukan ura-ura lah. Ini adalah antara perkara peristiwa yang berlaku sekarang ini. Jadi mana datang 126 jumlah tadi tu? Sedangkan sebahagian daripada pimpinan PAS sudah mula berkira-kira untuk melanggar arahan Haji Hadi. Hadi nak kekal bersama Perikatan Nasional sebelum ini, kerana beliau dijanjikan kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional tanpa DAP, tanpa PH, tanpa UMNO. Itu janji. Itu janji sebelum ini. Pada 2022 itu janjinya. That's why dia nak kekal. Dan kita kena faham, PAS tidak pernah jadi kerajaan persekutuan. Tidak pernah. Dia jadi kerajaan persekutuan 2020-2022. Itu atas apa, tuan-tuan? Ihsan, pengkhianatan. Dia tak pernah menang jadi kerajaan persekutuan. Tak pernah. Sekurang-kurangnya Pakatan Harapan pernah menang sebagai Pakatan Harapan membentuk kerajaan persekutuan pada tahun 2018-2022. 2020. Sekurang-kurangnya pernah menang 2018. PAS tak pernah menang. Kenapa? Antara sikap PAS adalah sikap berbelah bahagi mereka dalam nak bersama ke tak bersama dengan kerajaan. Dia nak jadi kerajaan, tuan-tuan. Dia memang daripada dia orang dah bosan jadi pembangkang. Senang cerita, dia dah bosan jadi pembangkang. Dah biasa dah. Yelah kan, tuan-tuan tahu je kan. Yelah, biasalah. Dah biasa pegang jawatan ni, jawatan tinggi dan sebagainya. Ada driver, ada naik kereta mewah, semua tak payah bayar. Tiba-tiba satu hari drop, pum. Bukan setakat drop, tuan-tuan. Bersatu punya akaun kena beku. Nak menghadapi 6 negeri. 6 negeri, pilihan raya negeri. 6. Di mana 3 negeri utama mereka adalah negeri miskin. Kelantan, Terengganu, Kedah, 3 negeri miskin. Dana datang daripada mana? So mereka hari itu berharap kepada Bersatu untuk nak support mereka. Tapi sekarang dalam keadaan, okay, saya nak cerita kenapa perlu mereka nak kata mereka cukup jumlah ni, tuan-tuan. Kenapa nak cakap cukup jumlah? Ni nak datang pilihan raya, kenapa nak cakap cukup jumlah? Sebab dia nak convincekan investor mereka yang kerajaan akan bertukar. So nak bawa cerita kepada investor. Investor ni akan bagi duit Ni bukan orang parti. Orang luar yang kaya raya yang akan bagi parti supaya kerajaan bertukar, supaya mereka dapat projek. Investor ni oligarki yang dok keluar duit. So dia kata, kerajaan akan bertukar, tapi kami perlu dana. Tapi dalam masa yang sama, ada satu golongan ni kata akan bertukar, dok unding. Ada satu golongan ni dok bertukar, dia kata kita tak cukup jumlah, kita tahu susah. So lebih mudah kita bersama dengan sekarang kerajaan Madani, kita bentuk kerajaan bersama dengan kerajaan Madani. Lebih mudah. Dan offer ini bukanlah bermaksud dia nak join PH, sebab offer ini memang dah di offer sebelum ini oleh Yang di-Pertuan Agong kepada PAS. Tetapi PAS tolak. Muhyiddin Yassin tolak. Kita kena ingat benda tu. Muhyiddin Yassin tolak bila ditawarkan oleh Di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan. Muhyiddin Yassin tolak. Bila ditawarkan kepada PAS, PAS yang tolak.
Jadi bila PAS tolak, sekarang ini mereka dah lepas peluang untuk nak jadi kerajaan. Bila lepas peluang untuk jadi kerajaan, yang ruginya siapa? Ruginya diri mereka. Nak menghadapi pilihan raya sekarang ini bukan satu jumlah dana yang sikit, tuan-tuan. Panas malam ni. Bukan sebelah satu dana yang sikit. Dana itu terlalu besar. Dan mereka tak cukup dana nak menghadapi. Jadi, bawa cerita cukup jumlah ini ada, boleh tumbang kerajaan. Saya baca kat tadi. Tumbang kerajaan, tumbang 126 orang, tumbang kerajaan, 126 orang, tumbang kerajaan. Yang biasa saya tanya, kalau tumbang kerajaan siapa? Perdana Menteri? Hadi Awang. Kan? Ada yang tanya saya, interesting juga. Kalau katakanlah tumbang kerajaan, boleh tak Perdana Menteri bubarkan negara? Boleh? Boleh buat snap election? Boleh? But you're gonna cost the country billion of dollars lah. Tapi boleh. Katakanlah. Kan? Boleh dilakukan sebenarnya, tak ada isu. Tapi sama ada yang di-Pertuan Agong setuju tak setuju, itu cerita lain lah. Dan mereka sebenarnya, saya kata, kenapa mereka perlu lakukan dalam segera? Kenapa? Kenapa mereka perlu lakukan dalam keadaan yang segera ni, tuan-tuan? Duit yang mereka nak perlukan tu. They need to give good news kepada pelabur-pelabur mereka. Mereka kena bagi berita baik. Dia kena ada cerita. Berita baik ni mereka nak kena bawa. So, adakah akan berlaku, Is? Adakah akan berlaku? Itulah. Berlaku tak berlaku tu, bagi saya, pulang kepada keadaan lah. Kalau nak tak nak berlaku, sudah. Bagi saya tak ada hal pun. Berlaku lah. Tapi ketahuilah, kalau berlaku tu, saya dah sebut semalam, yang akan kena maki kerajaan yang baru lah. Sebab apa, tuan-tuan? PAS ni siapa? PAS siapa, tuan-tuan? PAS kaki fitnah. Baik, saya bawa kisah tentang Noh Omar dan juga orang kata apa, Isham Jalil. Saya terus gerak kerana ini. UMNO kini hanya tinggal kaki bodek, kata Noh Omar yang setari PN pada PRN. Tan Sri Noh Omar berikrar menjadi Parlimen Tanjung Karang sebagai kubu kuat PN dalam pilihan raya akan datang setelah sekian lama dikuasai. Kemudian Isham Jalil jawab, dia kata, setahu saya Noh Omar kaki bodek. Kan? Kata Isham Jalil, Noh Omar kaki bodek. Membidas kritikan Noh Omar, MKT UMNO Isham Jalil mendakwa bekas ketua UMNO Selangor itu sebenarnya kaki bodek untuk mendapat jawatan. Jelas Isham, Noh pernah untuk membodek bekas Perdana Menteri Najib Razak semata-mata nak jadi Menteri Kabinet. Bahkan kata Isham, dia yang ketika bekerja dengan Najib turut dibodek Noh semata-mata nak dapat jawatan. Semalam Noh kata orang UMNO kaki bodek. Setahu saya kaki bodek adalah Noh Omar. Dulu seingat saya semasa dia nak jadi menteri, dia bodek PM. Dan saya sampai saya pun dia bodek. Masa itu saya bekerja di pejabat Perdana Menteri, katanya. Tak dulu hari ini BH melaporkan di bekas Parlimen Tanjung Karang mendakwa UMNO kini hanya ditunjangi kaki bodek dalam parti itu yang tewas dalam pemilihan parti. Nah, dalam isu ini, tuan-tuan, saya nak bawa juga perkara yang dibahaskan hari ini berkenaan dengan kes 126 orang yang keluar surat khabar. Sebab dia keluar surat khabar, so saya komen lah kan, yang dikatakan akan membentuk kerajaan baru tidak lama lagi. Baik, berkenaan dengan perkara tersebut, saya nak cerita lah ni kan. Ada yang tanya saya, betul ke 126 orang ni? Saya dah terang banyak kali, tapi ada dua daripada PKR dan sebagainya lah. Dia macam ni lah, 126 orang itu pun, kalau sekiranya benar, akan hanya berlaku PRK, pilihan raya kecil. Dia tak boleh lompat, melainkan berlaku pilihan raya kecil. Terima kasih 10,000 yang menonton, 11,000 yang menonton sekarang ni. Dia hanya akan berlaku, maksudnya tidak mungkin berlaku pertukaran kerajaan kerana berlaku pilihan raya kecil. Okey, saya bagi contoh macam ni. Ada 70 orang pembangkang sekarang, 70 lebih orang. Katakanlah pembangkang sekarang ni ada 74 orang. 126 tolak 74 orang. So bermaksud ada 52 orang yang dikatakan akan melompat. 52 orang, satu jumlah yang besar. Melainkan saya kata jumlah itu datang daripada UMNO en bloc, GPS en bloc yang melompat, dan it is possible. Tetapi kalau individu yang melompat,
maka PRK akan berlangsung di 52 tempat. 52 tempat akan berlaku pilihan raya kecil. Dia tak akan immediately tukar kerajaan. Tapi Is boleh tak dia hantar SD pergi dengan Pertuan Agong tukar kerajaan? Tak boleh. Kerana kita ada raja berperlembagaan. Apa maksud raja berperlembagaan? Akta lompat parti itu perlembagaannya termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Yang di Pertuan Agong tertakluk kepada perlembagaan itu. Sheraton dulu dia tak ada. Pindaan perlembagaan tu tak wujud. Sebab itu berlaku langkah Sheraton, ada SD. Kali ini tak boleh. Melainkan secara en bloc. Secara keseluruhan dia lompat. Boleh. Tetapi bila individu itu nak melompat, dia tak boleh. So, kalau betul 50 lebih orang ni kena berlaku pilihan raya kecil, baru boleh. Itu pun kalau mereka menang. Tapi kalau pilihan raya kecil kerajaan tak tumbang, tak. Sebab tak ada siapa yang ada majoriti. Kena buat 52 ni dulu. Even 126 ni 52 melompat, katakanlah contoh 52 tu melompat daripada kerajaan yang ada sekarang. Hilang majoriti kerajaan itu. Kerajaan tak tumbang, tuan-tuan. Sampai habisnya PRK tersebut. Sehingga habisnya pilihan raya kecil tersebut. Jadi saya nak bawa sebelum saya cerita tentang PAS, macam mana nak berlaku kalau PAS tu sendiri sekarang berpecah. Noh Omar tadi mengesahkan bahawa macam mana dia dikatakan bertanding di dalam PRN melalui PN, sedangkan dia sendiri tak masuk lagi Perikatan Nasional. Itu yang dia pelik tu. So Noh Omar kata mana tadi ya? Tadi saya dah Cosmo sebut tadi. So dia kata, saya bukan ahli PN, bagaimana nak jadi calon? Ni baru Noh Omar sebut Ni baru Noh Omar sebut dalam Cosmo. Beliau menyebut, saya bukan ahli, bagaimana nak jadi calon PN, dia kata. Alright, kita baca. Bekas MKT Tan Sri Noh Omar menafikan sekerasnya laporan bahawa beliau bakal menjadi calon PN pada pilihan raya Selangor yang akan datang. Tegas bekas Menteri Tanjung Karang itu wujud kekeliruan mengenai kenyataan beliau yang disalah tafsir beberapa portal berita tempatan. Saya ingin menjelaskan bahawa untuk menjadi calon mana-mana parti, hanya pimpinan parti akan menentukan siapa yang layak jadi calon. Sehingga kini, saya belum menjadi ahli mana-mana parti politik dalam PN. Maka adalah tidak betul kalau mengatakan saya menjadi calon PRN nanti, katanya. Kemarin media itu melaporkan Noh mengesahkan akan bertanding di Selangor di bawah tiket PN di PRN Selangor. Nak masuk PN ni tuan-tuan, nak jadi ahli PN, kena jadi ahli PAS, ahli Bersatu, ahli Gerakan, ahli dalam parti PN. Sama juga masuk Pakatan Harapan. Dia tak ada join Pakatan Harapan. Dia kena masuk sama ada PKR, DAP, Amanah atau APCO, yang baru boleh dikira sebagai ahli Pakatan Harapan secara automatik. So Noh Omar tadi semalam desas-desus mengatakan dia akan bertanding di bawah PRN, akan mempertahankan Tanjung Karang. Tiba-tiba beberapa jam yang lalu Noh Omar kata, macam mana saya nak bertanding PRN sedangkan saya tak join mana-mana parti lagi. So yang mana satu?